Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, sebenarnya hari ini saya patut masuk bahagian ketiga dalam siri pendedahan saya, berhubung dengan perkara-perkara yang saya tahu, yang saya telah lalui dan bagaimana saya sampai ke tahap ini. Dan dalam bahagian hari ini saya hendak cerita berkenaan dengan PAS, Jadi bagi mereka yang mengikuti siri pendedahan saya, jadi anda berkemungkinan besar berada di sini untuk mendengar bahagian ketiga. Jadi untuk bahagian pertama, bahagian kedua, anda sama ada boleh scroll ke bawah Facebook untuk melihat dua live sebelum ini, ataupun ke YouTube Regi J. Siri Taudin dan tonton di sana. Baik, tetapi hari ini saya tangguhkan dulu bahagian ketiga pendedahan saya, dan bahagian ketiga ni saya akan buat esok atau lusa, sebab ada perkembangan menarik dan terkini dalam lanskap politik tanah air yang saya kira perlu dibincangkan terlebih dahulu, dan ini juga berdasarkan permintaan ramai orang sebab benda baru terjadi. Dan untuk itu saya ingin merujuk anda kepada satu perkembangan yang berlaku hari ini, di mana Zuraida Kamarudin telah mengumumkan bahawa beliau akan keluar Bersatu atau PPBM dan akan memasuki parti baru, iaitu Parti Bangsa Malaysia PBM, dan juga niat beliau untuk meletakkan jawatan meletakkan jawatan menteri daripada kabinet Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi itu perkembangan hari ini. Baik. Bukankah ini yang telah saya dedahkan akan berlaku? Bukankah berbulan-bulan saya dah beritahu akhirnya Muhyiddin PPBM akan menemui jalan buntu, dan ada pula bila Laskar masuk, dia ni saja buat teori, dia ni saja buat fitnah. Hari ini anda lihat sebiji satu persatu yang saya jelaskan sedang berlaku, bermula dengan rancangan 3 fasa kluster mahkamah untuk cuba kuasai tampuk kepimpinan negara. Satu persatu terjadi. Kini fasa terakhir. Dan saya juga telah memberitahu beberapa bulan lepas Muhyiddin akan sampai satu tahap di mana dia hanya akan ada satu sahaja pilihan, iaitu merangkak kembali kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, memohon maaf ampun, dan kemudian bersetuju dengan syarat-syarat Tun untuk kerjasama pada PRU 15, atas syarat Tun. Jadi benda yang saya cerita terjadi satu persatu. Pernah juga saya beritahu bahawa Muhyiddin akan akhirnya cuba berjumpa dengan Tun, dan seminggu selepas saya beritahu, benda tu terjadi. Jadi ini sebenarnya berdasarkan pembacaan saya, dan bagi saya amat jelas. Dan hari ini Zuraida sudah umum keluar, dan berdasarkan pemahaman saya, lebih ramai ahli parlimen akan keluar PPBM, tetapi bukan yang saya maksudkan ni bukan dari UMNO. Yang saya maksudkan ialah ahli-ahli parlimen dari PKR yang pada satu ketika dulu keluar PKR bersama Azmin Ali dan Zuraida, dan kemudian masuk PPBM. Jadi sebenarnya pada ketika itu, awal-awal lagi, Zuraida, Azmin ni ada rancangan nak tubuh parti baru. Jadi parti baru ni mereka gunakan cabang-cabang NGO tertentu untuk rangka struktur pemuda, wanita dan sebagainya bagi parti baru ni, sementara mereka duduk dalam PPBM dengan hasrat akhirnya mereka akan masuk parti baru tu. Jadi ini
telah berlaku setakat ni Zuraida lah. Jangkaan ialah lebih ramai ahli parlimen yang pada satu ketika dulu mengikuti Zuraida dan Azmin akan keluar dari PPBM dan masuk parti baru. Setakat ini parti baru ni sudah ada 3 ahli parlimen, ya. Dan jika lebih ramai keluar dan masuk parti baru ni boleh sampai 12 hingga 13 ahli parlimen. Dan jika ada 2-3 ahli parlimen UMNO keluar PPBM dan kemudian ahli-ahli parlimen PKR ni keluar dan masuk ke dalam parti baru ni, lambat laun tidak mustahil parti baru ni akan ada lebih ramai ahli parlimen daripada parti bersatu. Okey. Jadi saya jangkakan Azmin juga akan turut serta. Ya. Dan saya jangkakan sebenarnya rancangannya adalah untuk parti baru ni sebelum PRU 15 adalah parti yang lebih kuat daripada bersatu PPBM. Jadi bila Azmin, Zuraida semua duduk dalam PPBM, jadi mereka sudah dikenal pasti sebagai ahli PPBM untuk satu tempoh yang cukup lama. Jadi bila ramai masuk ke dalam satu parti baru, mereka akan cuba pindahkan aura PPBM ke dalam parti baru ini. Okey. Dan parti baru ni secara dasarnya belum tercemar kerana tidak ada isu. Jadi parti baru ni akan masuk dengan ramai ahli parlimen bekas PPBM ke dalam pilihan raya dalam keadaan tidak tercemar. Ya. Jadi ini awal-awal saya dah beri amaran. Tetapi Muhyiddin ego dia tebal. Ya. Muhyiddin terlalu yakin dengan Perikatan Nasional dia. Muhyiddin terlalu gembira dia berjaya menipu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, dengan menggunakan law of jungle secara tidak kehormat ditendangnya Mahathir keluar daripada jawatan pengerusi PPBM dan dirampasnya parti PPBM. Jadi satu-satu option yang tinggal pada Muhyiddin sekarang untuk tebus maruah dia dan juga PPBM adalah untuk mohon maaf kepada Tun dan menurut syarat-syarat Tun. Dan perlu dilakukan satu daripada 2 perkara. Sama ada PPBM bergabung dengan Pejuang ataupun diserap masuk ke dalam Pejuang, atau PPBM dan Pejuang duduk bersama di dalam satu gabungan. Dan saya pernah mencadangkan satu gabungan di mana Perikatan Nasional tidak harus diwujud lagi, ianya tidak relevan. Parti Bersatu, Gerakan dan PAS duduk dalam satu gabungan bersama Pejuang, Warisan dan Piagam Rakyat. Dan nama gabungan itu telah saya cadangkan sebagai Gerakan Pejuang Nasional atau GPN. Ya. Muhyiddin tidak ada jalan lain melainkan dia dengan rela ingin hanyut. Dan dia perlu memikirkan PAS. Kerana PAS yang setakat ini berdamping dengan PPBM hanya kerana isu-isu yang saya kira bersangkut paut dengan pendanaan kerana hasrat PAS untuk kembangkan sayap dia ke seluruh negara. Ya, PAS akan hanyut bersama. Jika Muhyiddin hanyut, PAS hanyut. Jika Muhyiddin tenggelam, PAS tenggelam. Ya. Jadi inilah satu-satunya cara bagi Muhyiddin. Muhyiddin tak boleh lagi nak harap berdamping dengan kluster mahkamah buat kali kedua. Kali pertama langkah Sheraton. Kali kedua dia nak berdamping tu langkah kluster mahkamah bukan bodoh. UMNO bukan bodoh. UMNO akan dikecam kalau kerjasama dengan Muhyiddin. Muhyiddin juga tak boleh berdamping dengan Anwar. Sebab Anwar ni sudah lama ada perbincangan-perbincangan dan keinginan kerjasama dengan 1-2 ahli kluster mahkamah. Dan sudah lama ada keinginan ahli-ahli kluster mahkamah tertentu dan Kem Anwar untuk membentuk jajaran politik baru melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tambah pula, DAP dan Amanah tidak mungkin setuju untuk kerjasama dengan PAS dan Muhyiddin. Jadi ada satu jalan sahaja. Melainkan Muhyiddin tiba-tiba umum, okey, dia tak minat lagi politik, dia bersara. Dan dia bubarkan Bersatu atau diberi ke orang lain, maka Bersatu akan pupus.
Jadi satu-satunya jalan bagi Muhyiddin adalah bersetuju dengan syarat-syarat Tun. Ya. Dan ini semua sebenarnya sejajar. Ini adalah situasi di mana penyelesaiannya ada depan mata, tetapi ego menahan ahli-ahli politik daripada pergi ke arah penyelesaian itu. Sebab itu saya cadangkan satu-satunya cara nak tarik semua orang keluar mengundi beramai-ramai ialah dengan menubuhkan satu gabungan baru, formula baru, bukannya kemah besar yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan. Kemah besar yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan ni mirip kemah besar yang didirikan sebelum PRU14. Pada ketika itu Pakatan bawa masuk PPBM. Akhirnya PPBM khianati Pakatan Harapan. Kemudian sekarang dia nak buat kemah baru ala kemah lama. Jadi rakyat takkan percaya. Kita lihat pilihan raya pun PKR dah hangus. Rakyat dah tolak PKR, dah tolak Anwar. Dan parti Anwar dan Anwar menerajui Pakatan Harapan. Jadi buat apa rakyat nak percaya dengan formula sama buat kali kedua? Formula kemah besar, sedangkan formula pertama iaitu kemah besar sebelum PRU14 koyak rabak disebabkan pengkhianatan yang melibatkan juga ahli-ahli parlimen PKR. Jadi perlu ada formula baru, dan dengan adanya gabungan baru ni, khususnya dengan adanya Piagam Rakyat yang bukan parti politik, jadi rakyat nampak ada perkumpulan bukan politik, ada perkumpulan politik. Melayu Islam bersatu sebab ada PPBM, ada PAS, ada Pejuang, ya. Untuk kaum lain ada parti Warisan, ada parti Gerakan, ya. Kemudian rakyat tak nak dengar lagi Perdana Menteri. Tapi rakyat akan teruja jika ada satu barisan kepimpinan yang terdiri daripada bekas ahli politik, tokoh negarawan, tokoh pemikir, taikun terkenal, wakil peguam yang tersohor yang disanjung, ya, bekas ketua polis negara dan sebagainya. Mereka akan yakin ini benar-benar mewakili rakyat, dan kami yakin mereka akan memikirkan berkenaan rakyat dulu, bukannya berkenaan poket ahli politik sahaja. Sebab itu saya cadangkan Hanif Katri duduk dalam The Rakyat's Council, Hamid Bado duduk dalam The Rakyat's Council, Abu Kasim duduk dalam The Rakyat's Council, 2-3 tokoh pemikir, 2-3 taikun terkenal yang diterima rakyat, kemudian tokoh-tokoh negarawan yang setuju tidak ada jawatan dalam parti seperti Tengku Razali Hamzah, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seorang dua lagi. Jadi mereka akan menjadi penasihat kepada gabungan ini. Jadi rakyat akan yakin, pelabur akan yakin. Ya, pelabur dah muak dengan sistem kerajaan. Pelabur dah muak dengan Perdana Menteri Malaysia. Ya. Dan saya juga telah mencadangkan, saya 100% yakin formula ini akan bukan hanya menarik lebih 80% keluar mengundi. Saya boleh pertaruh wang saya untuk beritahu bahawa gabungan ni silap-silap boleh menang pilihan raya. Dan jika janji yang perlu diberi kepada rakyat ialah jika gabungan ini gagal memenangi 130 kerusi, maka Perdana Menteri yang akhirnya dilantik akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk ikhtiar darurat politik. Dan menerusi darurat politik, ya, selepas pilihan raya, ya, akan diwujudkan ordinan-ordinan untuk menghalang secara paksa apa bentuk pengkhianatan yang boleh meruntuhkan kerajaan, sehingga diwujudkan akta-akta atau undang-undang yang sesuai, yang boleh menghalang atau berkemungkinan tinggi menghalang sebarang pengkhianatan mandat rakyat. Akhirnya bila sudah ada undang-undang itu menerusi pindaan-pindaan yang bersesuaian dalam perlembagaan, darurat politik boleh ditamatkan. Jadi rakyat akan yakin keluar mengundi, sebab apabila kita beri mandat, itulah yang kami akan dapat dan ianya tidak akan terganggu gugat. Ya, jadi penyelesaiannya ada depan mata. Okey. Dan Muhyiddin perlu pilih. Dia nak kekal dengan misi peribadi dia yang akan menjahanamkan semua yang bersama dia, atau dia nak berpaut pada realiti dan melakukan sesuatu untuk pastikan bahawa Barisan Nasional tidak mungkin akan menang silap-silap, kena tendang terus dari pilihan raya, daripada lanskap politik. Jadi ini adalah tembok-tembok ego yang sedang menghalang keputusan yang depan mata. Dan hari ini Muhyiddin sudah lihat
Benda yang saya cerita terjadi. Cuma satu perkara, ada yang meneka bahawa ini adalah percaturan Najib, Azmin dan Zuraida. Sebenarnya berdasarkan pemahaman saya dan apa yang saya dimaklumkan dan pembacaan saya, sebenarnya ini kurang tepat. Saya tak tahu ada tak Najib dengan Azmin berbincang, ada tak Najib dengan Zuraida berbincang, tapi itu boleh tolak tepi. Saya difahamkan dan saya lihat ini lebih kepada percaturan Azmin Zuraida. Jadi saya tahu parti yang mereka masuk tu PBM tu, ada pernah sebut mereka ingin jadi sebahagian daripada Barisan Nasional. Tetapi saya melihat kenyataan tu lebih kepada strategi. Sebab bila PBM nak masuk pilihan raya, mereka nak mendapat kelebihan daripada kekuatan pembangkang dan kekuatan blok kerajaan lah ni. Jadi jika rakyat masuk ke pilihan raya, keliru. Sebab PBM dah kata mereka nak jadi sebahagian daripada Barisan Nasional. Mungkin ada yang tersilap ataupun percaya mungkin esok PBM ni akan bersatu dengan barisan, jadi mereka beri undi, mereka penyokong barisan dan mereka sanggup beri undi kepada PBM. Kemudian ada pula dekat pembangkang mungkin fikir, oh PBM tak mungkin ya masuk barisan kerana barisan setakat ni tak sebut apa-apa kan. Jadi mereka akan juga bertimbang beri undi kepada PBM. Jadi PBM nak kaut kelebihan daripada pembangkang dengan kerajaan. Jadi itu bagi saya adalah strategi bila mereka suarakan sekali itu keinginan menjadi sebahagian dari Barisan Nasional. Akhirnya selepas PRU 15, andai kata Azmin, Zuraida semua duduk dalam PBM, jangan harap mereka ni setia kepada apa-apa perjanjian dengan mana-mana pihak. Jika ada, mereka akan lihat apakah formula terbaik bagi mereka. Jika seperti anda lihat, Azmin dulu sanggup khianat mandat rakyat untuk menjadi terus berada di dalam kerajaan, jadi esok dia akan lihat juga mana yang memungkinkan dia kekal dalam kerajaan. Jadi yang itu tak usah fikir, tak usah teka. Sebenarnya kita tak boleh tahu. Yang saya yakin ianya adalah strategi. Sebenarnya ini bukan percaturan Najib dalam erti kata sebenar. Ini semua Najib, Azmin, Zuraida dan sebagainya. Yang penting kita lihatlah sekarang Muhyiddin ni dah kena getah. Sekarang ni berfikir secara rasional. Ya, what do you want to do? Okay, sebab PPBM lah ni kita dah nampak tidak akan ke mana. Kalau dengan hala tuju ni dia tidak akan ke mana. Okay, jadi nak terus hanyut atau nak lakukan sesuatu. Dan satu yang saya ingin beritahu, dah lama dulu saya beritahu, salah seorang daripada MP UMNO yang masuk ke dalam PPBM tu sebenarnya adalah ejen Najib. Dari dulu saya dah beritahu. Bila sampai masa, kalau perlu saya namakan. Sebab terus terang lah, pendedahan-pendedahan yang berlebihan ni saya pun tak suka. Muak ya. Malah pendedahan-pendedahan yang saya tengah buat tu, siri pendedahan tu, saya hanya dedah setakat mana yang relevan kepada cerita saya berkenaan perjalanan saya. Yang lebih-lebih tu sebenarnya saya tak minat nak dedah. Saya tahu ke tak tahu ke tak minat. Sebab saya tak nak misi hidup saya adalah untuk menjadi orang yang mendedah. Ya, ini bukan sesuatu nak dibanggakan. Ya, so ini pencerahan saya. Jadi pastikan anda rujuk kepada link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk selepas live ini, dan bersama saya esok atau lusa dalam bahagian ketiga siri pendedahan saya ya. Dan jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. I'm Kang, pejuang pun tak ke mana bro. Okey, AYMKG ni nama pun macam Laskar. Okey, tak apa. Okey, baik. Pejuang akan ke mana ke, tak ke mana ke, itu bukan topik perbincangan saya. Malah saya bukan jurucakap pejuang, ahli pejuang pun tak. Korang ni kena jangan jadi, kalau nak jadi laskar pun jangan jadi laskar bodoh.
Jangan jadi laskar bodoh. Semata-mata kerana saya mendukung perjuangan Tun, terus dikaitkan dengan pejuang. Pejuang is pejuang, Tun is Tun. Okey. Kedua, di Johor lebih 75% pengundi pendaftar sebenarnya tidak pilih Barisan Nasional. Tetapi Barisan Nasional menang 2/3 kerana hampir 50% tak keluar mengundi. Tahu tak mengapa? Sebab mereka frust. Maknanya ini adalah saham pejuang warisan yang ada. Kerana jika ada formula baru yang meyakinkan inilah saham pejuang warisan. Kalau kita lihat peratus yang mengundi BN sikit menyusut berbanding PRU 14. Jadi sebenarnya saham pejuang warisan piagam rakyat semua ni kalau berjaya bentuk gabungan teramat besar. Asalkan ianya formula baru dan asalkan boleh yakinkan rakyat 100% bahawa jika mereka pilih gabungan itu, mereka mandat rakyat tidak mungkin khianati. Jadi formula yang saya beri itu boleh menjayakan rancangan ini. Jadi fikir-fikirkanlah bila buat kenyataan, ya. Politik Abu Bakar Yahya. Politik sudah membosankan rakyat, saya tidak setuju. Ya. Politik bukan membosankan rakyat. Pergi mana-mana sekarang ni jauh lebih ramai bincang politik berbanding dulu. Tak kira peringkat umur. Yang membosankan rakyat adalah kerenah parti-parti politik dan wakil-wakil politik, pemimpin-pemimpin politik yang ada. Dari sudut kegagalan mereka, dari sudut percaturan mereka, dari sudut cara mereka menangani isu, baik di kerajaan mahupun di pembangkang secara keseluruhan. Ya. Dan setiap yang saya tanya, yang muak, yang mengaku muak, adakah anda mengundi? Setiapnya, asalkan boleh diyakinkan kepada kami bahawa jika kita pilih itulah yang kita akan dapat untuk 5 tahun, kami akan keluar buang undi. Jadi bukannya politik yang membosankan, malah lebih ramai orang peka politik hari ini. Lebih ramai orang matang politik. Lebih ramai orang mengambil minat berkenaan politik. Dan lebih ramai khususnya muda-mudi yang pada satu ketika dulu tak kisah pasal politik. Kalau nak cerita politik biasanya umur 35 ke atas lah. Hari ini umur 20-21 pun kadang-kadang ada yang lebih pandai menilai berbanding dengan orang-orang yang lebih tua. Jadi ini adalah kegagalan kepimpinan. Ya. Bukan parti saja, maksud saya even ahli parlimen. Ahli parlimen pun pemimpin. Jadi ini adalah kegagalan kepimpinan secara keseluruhan. Terima kasih Abu Bakar. Saya hargai. Ahmad Imran, kerajaan BN UMNO memerintah sekarang buat rakyat perut bila yalah betul lah tu. Harga barang rekod dia, kita cerita rekod. Harga barang melonjak naik pada zaman pentadbiran Najib, dan bila BN ambil alih, dia melonjak naik lagi. Ya. Abdul Khalil, habis kau nak banggakan pejuang. Okey, sekali lagi Abdul Khalil, saya sarankan bijaklah komen. Ya, bijaklah komen. Ya. Anda pergilah live saya lepas-lepas, ya, anda rujuk, anda kaji, anda duduk, anda fikir, ya, tang mana saya kata saya bangga parti ini ke parti itu ke mana. Kemudian balik tanya balik, ya. Bijak sikit, ya. Sebab bila anda ada one track mind, orang yang dukung perjuangan Tun equal pejuang, equal ini, ya, anda akan sentiasa berada di landasan yang salah. Dan hari ini kita tak bincang
pejuang pun. Ya, saya hormat pejuang, saya hormat warisan. Ya. Saya sebenarnya pejuang ni, tahu tak mengapa Tun tubuhkan pejuang? Tun tubuhkan pejuang sebab PAS dan UMNO gagal pertahan maruah agama, bangsa dan negara. Itulah asas kepada siri pendedahan saya, yang hari semalam masuk bahagian kedua, esok nak masuk bahagian ketiga. Tetapi kalau anda nak lihat tahu siri pendedahan saya sepintas lalu, termasuk perjuangan saya, tak payah tunggu saya dedah esok. Di ruang tajuk anda akan lihat satu artikel berhubung perkara ni, anda klik dan anda baca, anda akan faham. Ya, kegagalan UMNO dan PAS mencetuskan kewujudan Parti Pejuang. Jadi itulah asas kepada tercetusnya idea menubuhkan pejuang. Ya, tapi lumrahlah manusia. Ya, dia akan cari jalan tuduh Tun macam-macam sebab musuh. Dia dah categorize Tun sebagai musuh. Oh, Tun is musuh. Jadi apa jua pun kita serang. Kalau saya, ada orang lakukan yang betul, saya kata betul. Saya akan kata betul. Contohnya debat Anwar Najib. Walaupun saya nampak Anwar banyak peluang untuk serang Najib, tapi dia sengaja tak serang, sebab kalau dia serang, nama Tun akan naik. Tetapi secara keseluruhan pun saya ada juga puji Anwar. Sebab kalau banding Anwar dengan Tun, Anwar ada poin-poin dia. Anda tahu saya tak sokong Anwar, tapi saya objektif. Jadi anda pun belajarlah objektif, ya. Muhammad Malik, adakah PRU diadakan dalam masa terdekat atau tunggu setahun lagi, iaitu Mac 2023? PRU mesti adakan Mei 2023. Okey, Mei, bagi mereka yang sangka PRU pertama, ya. Bagi mereka yang sangka PRU wajib diadakan sebelum atau pada Mei 2023, itu adalah tafsiran yang salah. Okey, bila pilihan raya terakhir? Tak silap saya 5 Mei. 5 Mei kot. Tak silap saya lah. 5 Mei 2018. Jadi perkiraan 5 tahun bukannya 5 Mei 2018 hingga 5 Mei 2023. Itu salah. Perkiraan 5 tahun bermula daripada tarikh Parlimen ke-14 mula bersidang. Jadi bila PRU 14 diadakan pada 5 Mei, Parlimen tak bersidang pada 5 Mei. Tak silap saya Parlimen bersidang pada bulan Julai ke Ogos. Saya lupa. Julai ke Ogos ke September. Rujuk balik. Jadi contoh, saya beri contoh. Jika pilihan raya diadakan 5 Mei. Contoh, ya. Sebab saya lupa. Jika pilihan raya diadakan pada 5 Mei 2018, tapi Parlimen bersidang contohnya 15 Ogos 2018, maka PRU 15 mesti diadakan selewat-lewatnya 15 Ogos 2023. Itulah cara kita kira 5 tahun. Ya. So kiraan kena betul. Itu pertama. Kedua, soalan adakah PRU akan diadakan? Saya tidak mungkin tahu, tidak ada sesiapa mungkin tahu. Ramalannya banyak. Ya. Ramalannya banyak. Ada saya tanya orang-orang yang kira tersohor juga, ya, pandangan mereka. Mereka kata sebelum hujung tahun mesti PRU. Orang ni bukannya orang-orang yang suka bercakap sembang lebih, ya. Orang ni memang orang berfakta. Mereka jangka. Itu pun mereka jangka berkemungkinan tinggi sebelum hujung tahun. Tapi apabila saya minta kepastian, tidak ada orang boleh beri kepastian, sebab pada masa ini ada persengketaan melibatkan kluster mahkamah dengan kem Ismail Sabri. Ya. Jadi adakah Ismail Sabri akhirnya akan bersetuju untuk mengusulkan pembubaran? Kemudian soalan kedua, adakah yang di-Pertuan Agong akan setuju bubar jika Ismail Sabri usulkan? Yang ketiga, adakah yang di-Pertuan Agong akan setuju untuk adakan pilihan raya, ataupun adakah Seri Paduka Baginda Tuanku akan cenderung ke arah darurat politik dan setuju dengan cadangan-cadangan yang diberikan? Ya. Ini kita tidak tahu. Walaupun apabila saya bertanya, ada
ramai yang berkata mereka jangka sebelum hujung tahun. Okey. Tetapi mereka bersetuju. Semua bersetuju. Pilihan raya buat masa ni sudah gagal. Pilihan raya sudah gagal kerana di Johor sudah terbukti pilihan raya gagal menjadi menyuarakan mandat sebenar rakyat kerana terlalu ramai tidak keluar mengundi. Soalan terakhir Asmal Ali. Okey. Ya, ini komen. Jebat Sultan 2, apakah kesannya bila Zuraida letak jawatan dan keluar dari PPBM? Adakah majoriti ahli parlimen penyokong kerajaan tergugat? Tidak. Saya ada lihat mesej-mesej yang disampaikan kepada saya, kononnya kerajaan pimpinan Ismail Sabri hilang majoriti. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri hanya hilang majoriti jika ahli-ahli parlimen yang duduk dalam PBM mengisytiharkan mereka tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Jadi tidak benar bahawa Ismail Sabri hilang majoriti, sebab hari ini pun kalau kita baca Zuraida mengumumkan bahawa dia masih sokong Ismail Sabri. Jadi sebab lagipun kita tidak ada akta anti lompat parti dan sebagainya lagi dan belum diluluskan. Jadi Zuraida keluar tak semestinya dari sudut perlembagaan dia masih ahli parlimen, dan bila dia suarakan dia sokong Ismail Sabri, tak ada beza dari sudut sokongan terhadap Ismail Sabri. Baik. Okey, itu sahajalah pencerahan saya hari ini. Jangan lupa ya, link yang saya maksudkan ada di ruang tajuk. Saya akan letak dalam 10 minit lagi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.